Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Azam bin Bahiki, nombor metrik 18 BI 01110. Saya akan masuk kepada bab mematikan orang dalam maksud definisinya. Definisinya terdapat 3 jenis kesalahan homisid, iaitu kesalahan membunuh, mematikan orang dengan salah dan kesalahan menyebabkan kematian seseorang secara gopoh ataupun cuai. Seterusnya, homisid ialah jenayah yang merujuk kepada jenayah homisid darjah kedua, manakala jenayah membunuh merujuk kepada darjah pertama, yang mana jika berjaya dibuktikan oleh pendakwaan melepasi keraguan yang munasabah, maka hukuman yang boleh dikenakan ke atas penjenayah tersebut ialah hukuman mandatori dengan digantung sampai mati. Okey, darjah yang disebutkan dalam poin ni, okey, dia ada yang saya tahu, yang saya tengok dalam slide puan. Okey, dia ada darjah pertama, iaitu tingkat pertama lah, iaitu jenayah tu dia memang niat, orang tu memang niat untuk menyebabkan mangsa tu mati. Itu tingkat yang tertinggi lah. Dan manakala darjah kedua ataupun disebut tingkat kedua, iaitu seseorang tu dia melakukan jenayah dengan niat beliau hanya untuk menyebabkan bencana tubuh, tapi perbuatan yang dilakukan mungkin boleh menyebabkan kematian. Baik, seterusnya jenis-jenis kesalahan homisid adalah berbeza-beza di antara satu dengan yang lain. Semata-mata wujudnya perbezaan mainstream bagi setiap kesalahan menurut peruntukan seksyen tertentu. Baik, jenis kesalahan mematikan orang tu terbahagi kepada dua. Yang pertama, mematikan orang dengan sah. Yang kedua, mematikan orang dengan salah. Okey, kita pergi kepada mematikan orang dengan sah. Terdapat dua bahagian berkenaan dengan mematikan orang dengan sah, iaitu yang pertama, homisid yang dimaafkan, di mana maksudnya di mana kematian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dengan malang dan dengan tiada apa-apa niat atau pengetahuan jenayah pada menjalankan sesuatu perbuatan yang sah di sisi undang-undang, dengan jalan yang sah di sisi undang-undang dan dengan hemat dan cermat yang sepatutnya. Hal ini merujuk kepada Seksyen 80 Kanun Kesesaan. Okay, di sini saya bawakan satu kes yang kita boleh rujuk dalam kes R versus Ong Chun tahun 1938. Dalam kes ni, di dalam satu pergaduhan, si mati telah mencuba menikam si Ong Chun dengan pisau, tetapi Ong Chun ni sempat memegang tangan si mati. Ong Chun menyuruh si mati membuang pisau yang dipegang, tetapi enggan. Oleh itu, Ong Chun terus melepaskan tangan si mati, tetapi pisau yang dipegang oleh si mati terus menikam dirinya sendiri. Jadi keputusan mahkamah telah membebaskan Ong Chun dengan alasan bahawa Ong Chun melakukannya dengan secara tidak sengaja. Okey, dalam kes ni, si mati ni dia nak cuba untuk menikam si Ong Chun, tapi Ong Chun sempat tahan tangan dia daripada ditikam, dan kemudian dia suruh orang tu, si mati ni, untuk lepaskan pisau, tapi si mati ni tak nak. Kemudian Ong Chun yang kan dia pegang tangan Ong Chun tu, dia pegang tangan si mati, dia lepaskan, tiba-tiba pisau tu tertusuk ke badan si mati yang kemudian menyebabkan kematian. Tapi mahkamah memutuskan bahawa Ong Chun dibebaskan dengan alasan bahawa Ong Chun melakukannya dengan cara tidak sengaja. Seterusnya, merujuk kepada Seksyen 82, 83, 84 dan 85 Kanun Kesesaan, homisid yang dimaafkan ini juga adalah kerana kematian itu dilakukan oleh kanak-kanak atau seorang yang tidak sempurna akal atau mabuk. Seterusnya, Seksyen 87 dan 88 juga boleh digunakan di bawah bab homisid yang dimaafkan ini. Poin seterusnya, atau orang itu tidak boleh menyatakan kerelaannya, atau jika orang itu tidak berupaya memberi kerelaan dan tidak mempunyai penjaga atau orang lain yang sah di sisi undang-undang menjaganya, yang kerelaannya boleh sempat didapati daripada untuk perkara itu dilakukan dengan berfaedah. Hal ini adalah merujuk kepada Seksyen 92 Kanun Kesesaan. Okey, kita pergi pada pecahan kedua, iaitu homisid kewajaran. Homisid kewajaran ni adalah ianya termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terpaksa atau oleh kerana silap faham nyataan percaya dirinya terpaksa. Di sisi undang-undang, berdasarkan Seksyen 76 Kanun Kesesaan dan berdasarkan Seksyen 78 Kanun Kesesaan, ianya juga termasuk perbuatan yang dilakukan menurut hukuman atau perintah mahkamah. Maksudnya, Seksyen 78 ni dia memberi perlindungan terhadap perbuatan yang dilakukan menurut hukuman atau perintah mahkamah yang bertindak atas sesuatu silap faham. Seterusnya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diluluskan oleh undang-undang atau oleh kerana silap faham nyataan percaya dirinya diluluskan oleh
undang-undang berdasarkan Seksyen 79 Kanun Kesiasaan. Dalam contoh kes berkenaan dengan Seksyen 79, kes Cirangi versus State of Nagpur, iaitu dalam kes ni tertuduh telah menyebabkan kematian anak lelakinya sendiri yang disangkakan seekor harimau. Tertuduh bukan gila atau tidak sempurna akal dan tidak timbul isu pembunuhan atas sebab gila atau tak sempurna akal. Tertuduh membunuh mangsa kerana apa yang dia nampak tatkala kejadian itu adalah seekor harimau. Dia percaya tindakan membunuh harimau yang sedang cuba menyerangnya bukan suatu kesalahan dan percaya perbuatan itu diluluskan oleh undang-undang. Tertuduh kemudiannya mendapati bahawa apa yang telah dibunuh sebenarnya adalah anak lelakinya sendiri. Selain itu, termasuk perbuatan yang mungkin menyebabkan kerosakan tetapi dilakukan dengan tiada niat jenayah dan bagi menahan lain-lain kerosakan. Hal ini berdasarkan Seksyen 81 Kanun Kesiasaan. Kemudian, di mana kematian atau pembunuhan itu dilakukan dalam melaksanakan pertahanan persendian atau harta benda boleh juga dimaafkan. Ini merujuk kepada Seksyen 100 dan 103 Kanun Kesiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amirul Fifi bin Alias. Nombor metrik 18 BI 01085. Perkara yang saya akan bentangkan pada kali ini ialah berkenaan mematikan orang dengan salah. Melalui peruntukan Seksyen 299 Kanun Keseksaan, seseorang dikatakan mematikan orang dengan salah apabila dia melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan kematian dengan niat untuk menyebabkan kematian beserta dengan pengetahuannya tentang kesan perbuatan itu terhadap mangsa yang diniatkan. Kesalahan ini juga bermaksud menyebabkan bencana tubuh kepada mangsa sehingga mati atau mengetahui bahawa perbuatan itu akan menyebabkan kematian mangsa. Maka perbuatan di bawah peruntukan ini termasuklah menyebabkan kematian, pembunuhan, kecederaan sehingga mati atau menyebabkan kehilangan nyawa manusia. Maka melalui unsur peruntukan Seksyen 299 Kanun Keseksaan juga telah menerangkan konsep mematikan orang dengan salah sebagai suatu perbuatan untuk menyebabkan kematian, iaitu ada 3. Yang pertama dengan niat hendak menyebabkan kematian, atau yang kedua dengan niat hendak menyebabkan suatu bencana tubuh yang mungkin menyebabkan kematian, atau yang ketiga dengan mengetahui bahawa ia mungkin dengan jalan perbuatan itu menyebabkan kematian. Berkenaan dengan ketiga-tiga huraian unsur yang pertama ialah menyebabkan kematian. Dimaksudkan dengan kematian manusia atau kehilangan nyawa manusia tidak termasuk bayi dalam kandungan yang belum dilahirkan, iaitu anak dalam kandungan bukanlah seorang manusia seperti yang dimaksudkan dalam kanun keseksaan, tetapi jika seseorang itu menyebabkan kematian anak yang belum lahir yang telah bersifat dengan perbuatan, boleh terjumlah kepada kesalahan mematikan orang dengan salah, sama ada disengajakan atau tidak disengajakan, sama ada ditujukan terhadap orang tertentu ataupun tidak. Manakala unsur yang kedua iaitu dengan niat hendak menyebabkan kematian. Maksudnya perbuatan hendaklah disertai dengan niat yang wajib dibuktikan kerana ia merupakan hajat, tujuan, objektif atau matlamat perbuatan seseorang. Maka niat dilihat sama ada melalui tindakan atau perbuatan atau kesan kecederaan terhadap mangsa. Penggunaan senjata yang berbahaya dapat mengukuhkan lagi niat tertuduh untuk menyebabkan kematian mangsa. Sebagaimana dalam kes Tambukti lawan pendakwa raya. Mangsa telah mati dan terdapat 5 tikaman pada jantung dan hati. Laporan perubatan mendapati kecederaan tersebut disebabkan senjata berat dan tajam yang berkemungkinan sebilah kapak. Faktor seperti bahagian kecederaan, bilangan dan cara senjata digunakan dengan diambil kira untuk melihat sejauh mana niat tertuduh. Mahkamah memutuskan bahawa berdasarkan faktor dan keadaan kematian mangsa, sesiapa saja yang berbuat sedemikian sememangnya mempunyai niat untuk membunuh. Seterusnya, berkenaan unsur yang ketiga iaitu pengetahuan terhadap tindakan tertuduh bahawa bencana tubuh mungkin menyebabkan kematian. Maksudnya niat tertuduh adalah untuk menyebabkan bencana tubuh atau kecederaan, tetapi bukan untuk menyebabkan kematian. Ujian objektif bahawa adalah perbuatan yang dilakukan
dilakukan oleh tertuduh sebagai orang yang munasabah, berkemungkinan menyebabkan kematian mangsa. Oleh itu, pengetahuan tertuduh jelas dan pasti. Bukannya agak-agak dan perbuatan boleh ditentukan melalui cara perbuatan terhadap mangsa. Kes ini dirujuk berkenaan kes Merdana Sida lawan State Air, yang mana tertuduh memukul mangsa dengan kayu yang mengenai kepala si mati, dan tertuduh sendiri berniat hendak mengetahui bahawa tindakannya berkemungkinan boleh meretakkan tulang tengkorak mangsa. Apabila diputuskan bahawa tertuduh telah mengambil maklum untuk mengetahui bahawa perbuatannya berkemungkinan untuk menyebabkan kematian mangsa, oleh demikian tertuduh telah didapati bersalah di atas tuduhan mematikan orang dengan salah. Slide seterusnya. Berkenaan mematikan orang dengan salah yang mempunyai kekecualian. Bab ini sebagaimana yang terkandung dalam Seksyen 300 Kanun Keseksaan, terdapat kekecualian khusus untuk digunakan oleh pengerti, iaitu orang kena tuduh, bagi menyatakan bahawa apa yang berlaku bukanlah membunuh orang tetapi kesalahan mematikan orang dengan salah. Sekiranya OKT itu dapat menggunakan dalihan atau kekecualian khas ini, maka kesalahannya hanya setakat menyebabkan kematian dengan salah. Hukuman yang dikenakan menjadi lebih ringan daripada kesalahan membunuh orang. Oleh itu, terdapat 5 kekecualian terdapat dalam Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Antaranya ialah Seksyen 300 pengecualian pertama, iaitu pembelaan bangkitan marah yang besar dan mengejut, iaitu provokasi. Maksudnya, mematikan orang dengan salah tidak menjadi kesalahan membunuh orang jika pesalah itu tak kala hilang akal oleh sebab bangkitan marah yang besar dan mengejut yang boleh menyebabkan kematian orang yang telah mendatangkan bangkitan marah itu, atau menyebabkan mana-mana orang dengan silap atau tidak sengaja. Yang kedua, pengecualian yang kedua melampaui hak pertahanan persendirian, iaitu maksudnya mematikan orang dengan salah tidak menjadi kesalahan membunuh orang jika pesalah itu pada menjalankan dengan suci hati hak pertahanan persendirian mengenai tubuh atau harta sehingga melampaui kuasa yang diberi kepadanya oleh undang-undang, dan ia menyebabkan kematian orang yang terhadapnya ketika ia menjalankan hak pertahanan itu dengan tiada apa-apa rancangan yang terdahulu dan dengan niat hendak melakukan kerosakan yang lebih daripada perlu bagi maksud pertahanan itu. Manakala yang ketiga, pengecualian yang ketiga iaitu melampaui kuasa awam. Maksudnya mematikan orang dengan salah tidak menjadi kesalahan membunuh orang jika pesalah itu sebagai seorang penjawat awam atau pada membantu seseorang penjawat awam yang bertindak bagi faedah keadilan awam. Melampaui kuasa yang diberi kepadanya oleh undang-undang dan menyebabkan kematian dengan melakukan sesuatu perbuatan yang ia dengan suci hati percaya sah di sisi undang-undang dan perlu bagi menjalankan kewajipannya yang semestinya sebagai penjawat awam itu, dan dengan tiada perasaan hasad terhadap orang yang kematiannya disebabkan oleh itu. Manakala yang keempat, pengecualian yang keempat ialah pergaduhan yang mengejut. Maksudnya mematikan orang dengan salah tidak menjadi kesalahan membunuh orang jika perbuatan itu dilakukan dengan tiada rancangan yang terdahulu dalam suatu pergaduhan yang mengejut, tak kala naik perasaan marah apabila berlaku suatu perkelahian yang mengejut, dan dengan pesalah itu tiada mengambil peluang yang tidak berpatutan atau tidak bertindak secara kejam atau luar biasa. Akhir sekali, pengecualian yang kelima iaitu kerelaan. Maksudnya mematikan orang dengan salah tidak menjadi kesalahan membunuh orang apabila orang yang mati disebabkan itu yang berumur lebih daripada 18 tahun mati atau sanggup menempuh bahaya mati dengan kerelaannya sendiri. Seterusnya, elemen mematikan orang dengan salah. Terdapat 2, iaitu niat dan pengetahuan, iaitu mens rea, dan perbuatan
iaitu Actuarius. Pertama, niat dan pengetahuan, iaitu mens rea. Dalam Seksyen 299 Kanun Keseksaan telah menetapkan konsep mematikan orang dengan sengaja, iaitu ada 3. Yang pertama dengan niat menyebabkan kematian, atau yang kedua dengan niat menyebabkan kecederaan badan yang seperti menyebabkan kematian, atau yang ketiga dengan mengetahui bahawa seperti dengan tindakan tersebut menyebabkan kematian. Maka perkataan niat dan pengetahuan dalam seksyen di atas adalah jelas menunjukkan kehadiran satu keadaan minda positif dan ia satu keperluan mens rea yang diperlukan untuk membentuk kesalahan tersebut. Seterusnya, perbuatan iaitu Actuarius. Seksyen 299 Kanun Keseksaan jelas menyebut barang siapa yang menyebabkan kematian dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian, maka perbuatan menyebabkan kematian adalah perlu dibuktikan untuk mensabitkan OKT dengan kesalahan mematikan orang dengan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megat Wafi Miasa bin Megat Putra Nizam 18 BI 0174. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan lebih terperinci mengenai kesalahan membunuh orang. Terlebih dahulu, kita perlulah mengetahui apa maksud kesalahan membunuh orang itu. Jadi kita terus kepada definisi membunuh orang. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, membunuh ini bermaksud melakukan sesuatu terhadap benda-benda yang bernyawa supaya mati ataupun ia mematikan. Yang kedua, menurut Kamus Dewan edisi keempat, membunuh itu mematikan atau menghilangkan nyawa. Dan yang terakhir sekali, menurut Kamus Undang-Undang, pembunuhan seorang manusia oleh seorang manusia yang lain, ia juga boleh digolongkan sebagai sah di sisi undang-undang. Misalnya, dilakukan di dalam melaksanakan keadilan ataupun ianya boleh menjadi tidak sah di sisi undang-undang ataupun wajar. Dibolehkan atau jenayah, iaitu satu pembunuhan sama ada wajar atau dibolehkan seperti pembunuhan mencederakan dan kesalahan membunuh anak kecil. Kemudian kita beralih kepada elemen kesalahan membunuh orang. Elemen Actuarius dan mens rea bagi kesalahan membunuh orang ini ada 4. Ada 4 tahap ataupun ada 4 tingkatan dia. Yang pertama ialah Seksyen 300 Subsection A, yang mana jika perbuatan yang menyebabkan kematian itu dilakukan dengan niat hendak menyebabkan kematian. Suatu unsur niat adalah merupakan elemen yang penting bagi kesalahan membunuh. Poin seterusnya ialah suatu niat untuk membunuh seseorang itu akan membawa perkara ini secara jelas di bawah prinsip umum mens rea. Sekiranya niat untuk membunuh telah dapat dibuktikan, maka kes itu adalah tergolong di bawah klausa pertama dan ianya merupakan kesalahan membunuh. Contohnya dalam kes Zainal Abidin bin Maidin lawan pendakwa raya. Dalam kes ni, perayu dalam kes ni telah dituduh di Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi Sandakan atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dia telah didapati bersalah dan telah disabitkan oleh hakim bicara dan dijatuhi hukuman mati. Elemen yang kedua iaitu Seksyen 300 Subsection B. Jika perbuatan itu dilakukan dengan niat hendak menyebabkan bencana tubuh yang pesalah itu ketahui mungkin menyebabkan kematian orang yang dikenakan bencana itu. Maksudnya kat sini, sekiranya tiada wujud niat untuk membunuh tetapi ianya masih lagi merupakan kesalahan membunuh. Hanya sekiranya yang pertama, tertuduh itu mengetahui bahawa bencana yang dikenakan adalah kemungkinan menyebabkan kematian atau ianya adalah mencukupi pada lazimnya menyebabkan kematian. Atau yang ketiga, yang terakhir sekali, tertuduh mengetahui bahawa perbuatannya itu adalah sebegitu sekali berbahaya hingga mungkin sekali menyebabkan kematian. Seterusnya, kita beralih kepada elemen ketiga iaitu Seksyen 300 Subsection C. Maafkan saya. Okey. Jika perbuatan itu dilakukan dengan niat hendak menyebabkan bencana tubuh kepada mana-mana orang
dan bencana tubuh yang dimaksudkan hendak dikenakan itu adalah cukup pada lazimnya bagi menyebabkan kematian. Okey, baik. Section 300 subsection C ini ialah persoalan mengenai cukup atau sebaliknya merupakan kemungkinan yang tinggi bagi suatu kematian yang pada lazimnya dan apabila ianya berlaku serta kematian dipastikan dan kecederaan telah dikenakan, maka kesalahan itu adalah terjatuh dalam hukuman dalam kesalahan membunuh. Dan elemen yang terakhir sekali adalah section 300 subsection D. Jika orang yang melakukan perbuatan itu ketahui bahawa perbuatan itu adalah berbahaya sehingga boleh menyebabkan kematian atau sesuatu bencana tubuh yang mungkin menyebabkan kematian dan dia melakukan perbuatan itu dengan tiada apa-apa sebab bagi mendatangkan bahaya menyebabkan kematian atau bencana sebagai tersebut itu. Yang nak dimaksudkan dalam section 300 subsection D ini ialah dalam situasi ini adalah mencukupi untuk menyatakan bahawa klausa D ini section 300 kanun kesesaan akan terpakai di mana pengetahuan si bersalah itu mungkin sekali akan menyebabkan kematian seseorang yang disebabkan dari perbuatannya yang sebegitu sekali berbahaya yang menghampiri kepada sesuatu kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusri bin Zulkifli. Nombor matrik 18 BI 01102. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan hukuman kesalahan membunuh orang. Di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan telah memperuntukkan bahawa barang siapa melakukan kesalahan membunuh orang hendaklah dihukum. Namun dalam membuktikan pertuduhan di bawah Seksyen 302 terdapat beberapa elemen-elemen yang perlu dibuktikan, iaitu yang pertama, si mati telah mati. Dalam berdakwa tertuduh, pendakwa raya perlu membuktikan bahawa adanya mayat si mati. Yang kedua, kematian si mati adalah akibat daripada kecederaan yang dialaminya. Yang ketiga, kematian si mati disebabkan oleh perbuatan tertuduh. Dan yang keempat, perbuatan tertuduh yang menyebabkan kematian si mati dilakukan di bawah mana-mana satu cabang daripada Seksyen 300, klausa A, klausa B, klausa C ataupun klausa D Kanun Keseksaan. Baiklah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita pergi kepada contoh kes iaitu pendakwa raya lawan Lim San Muk. Lim San Muk iaitu tertuduh telah dituduh dengan pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana telah melakukan kesalahan bunuh sehingga menyebabkan kematian kepada mangsa iaitu Ronis Kumar, anak lelaki Pubadasinggam, dan di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja telah menyebabkan kecederaan parah kepada Teo Kok An dengan menggunakan senjata sepucuk pistol dan telah melepaskan tembakan ke bahagian peha kaki kanan beliau. Elemen yang pertama adalah si mati telah mati. Baiklah, bedah siasat ke atas mayat si mati iaitu Ronis Kumar di bilik mayat Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat menyatakan berdasarkan maklumat polis, si mati telah dibawa ke Hospital Pantai Batu Pahat dan meninggal dunia tidak lama kemudian. Dan mayat si mati kemudiannya dibawa ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk dibuat bedah siasat. Mayat si mati telah dicamkan oleh abang si mati iaitu saksi plaintiff yang kedua. Pihak pembelaan juga tidak mempertikaikan bahawa si mati telah mati. Oleh itu, elemen pertama telah pun dibuktikan. Seterusnya, yang kedua adalah si mati mengalami kecederaan berikut. Yang pertama, luka bercorak oval berserta cala collar berukuran 0.5 kali 0.6 cm pada bahagian dada kiri. Yang kedua, satu bukaan kecil slit benjolan seakan nodul bawah kulit berukuran 2 kali 1.5 cm. Yang ketiga, luka berbentuk oval berserta cala collar berukuran 0.5 kali 0.6 cm pada bahagian hadapan peha kiri atas. Yang keempat, satu benjolan seakan nodul bawah kulit berukuran 2 kali 2 cm pada bahagian belakang peha kanan. Dan yang kelima, luka cala 4 kali 2.5 cm pada sisi kanan kepala mangsa. Luka tembakan pada kiri dada iaitu kecederaan yang pertama yang mencederakan struktur vital organ iaitu dada dan hati yang menyebabkan kematian si mati. Terdapat laluan peluru yang mencederakan tisu jantung.
Kecederaan ini boleh menyebabkan impak fataliti secara cepat dan secara terus. Kecederaan akibat tembakan tersebut bersesuaian dengan kecederaan yang telah disebabkan penggunaan senjata rifle type weapon. Pakar berpendapat sebab kematian si mati adalah luka tembakan pada jantung. Kematian si mati adalah akibat daripada kecederaan yang dialaminya. Oleh itu, elemen kedua telah pun dibuktikan. Yang ketiga, isu utama bagi kedua-dua elemen ini ialah sama ada orang yang menembak si mati dan menembak saksi telah dicamkan oleh saksi. Mahkamah mendapati bahawa tertuduh yang menembak si mati iaitu kematian si mati disebabkan oleh perbuatan tertuduh, dan tertuduh yang menembak saksi iaitu tertuduh dengan sengaja mendatangkan kecederaan kepada saksi. Oleh itu, elemen ketiga bagi pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesisaan telah pun dibuktikan, yang mana kecederaan tersebut adalah akibat daripada perbuatan tertuduh. Yang keempat adalah tidak dapat dinafikan bahawa orang yang menembak si mati iaitu perbuatan orang yang menyebabkan kematian si mati dilakukan dengan niat hendak menyebabkan kematian si mati. Hal ini kita boleh keluarkan inference daripada senjata yang digunakan iaitu pistol dan bahagian badan si mati yang ditembak iaitu bahagian kiri dada yang mempunyai beberapa organ utama dalam dada seperti jantung. Oleh itu, niat orang itu adalah terangkum di bawah Seksyen 300 Klausa A Kanun Kesisaan iaitu dengan sengaja membunuh orang. Elemen keempat telah pun dibuktikan dan berdasarkan keempat-empat elemen ini, si mati telah dijatuhkan hukuman mati mandatori di bawah Seksyen 302 Kanun Kesisaan. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.